Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha. Allahumma aftah 'alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wastamil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadar lid dunya wa kulla mahalli lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba rasulik wa hubba ma yanfa'una hubbuhu 'indak. Allahumma aftah 'alaina fathan qariba fi 'ulumil aqliyati wan naqliyah bi jahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati dan diberkati Allah Ta'ala sekalian, syukur kita pada pagi duha yang berbahagia ini kita dihimpunkan lagi dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Salat Seolah-olah Melihat Allah, yang merupakan kupasan dan syarahan kepada kitab Salatul Muqarrabin karangan Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita berada pada muka surat 54 ya. Kita di bawah tajuk subtopik penghayatan al-ihsan merupakan roh solat. Penghayatan al-ihsan adalah merupakan roh solat ya. Dan pada perenggan yang sebelum ini kita bincangkan tentang tingkatan-tingkatan mujahadah ya. Untuk kita mencapai dalam dunia ni memanglah sistemkan begitu. Untuk capai apa sahaja, caranya adalah dengan bermujahadah, dengan bersusah payah, baik hal duniawi ataupun hal ukhrawi, baik hal yang berkaitan dengan jasmani ataupun yang berkaitan dengan rohani ya. Segalanya perlukan mujahadah. Perlukan mujahadah ni susah payah, pengorbanan, pelaburan tenaga, macam-macam. Itu semua termasuk dalam mujahadah ya.
Sesungguhnya mujahadah pada asasnya adalah bermula dengan mengekang hawa nafsu yang mendorong kepada kejahatan, an-nafsul ammarah bisu, yang disebut nama pendeknya nafsu ammarah, ya. Dengan menahan godaan-godaannya melalui perkara-perkara yang dituntut oleh syariat. Ia adalah perjuangan yang berterusan sepanjang hayat dalam perlawanannya bertarung dengan nafsu dan mengawal pelbagai kecenderungannya, dan hanya berakhir apabila seseorang itu menghembuskan nafas yang terakhir. Kehidupan kita sebagai mukmin melawan kejahatan ni, dia bukan sekadar mengekang diri kita daripada maksiat yang zahir semata-mata, ya. Bukan sekadar menahan diri kita daripada berzina, daripada mencuri, merompak, meliwat, melanun, menyangak, menyekem, scammer. Marah DBP kau dengar tu. Menyekem, ya. Bukan sekadar maksiat zahir, tetapi ada lagi jenis maksiat yang lebih berat di sisi Allah berbanding semua yang saya sebutkan tadi. Yang lebih besar, yang lebih berat, yang lebih dahsyat di sisi Allah Ta'ala. Maksiat apa? Apakah maksiat yang lebih besar daripada tu semua tadi? Dipanggil sebagai maksiat batin. Maksiat batin, bangga diri, ujub, rasa sombong, rasa angkuh, rasa hairan dengan kelebihan yang ada pada diri sendiri, dengan amal soleh, rasa takjub dengan amal soleh. Dia sendiri syok, dia rasa dia hebat, ya. Dia rasa dia suci, dia rasa dia dah ahli syurga, sebab dia nampak diri dia dah beramal, tahajud pun bangun, ya. Solat duha pun tak tinggal, baca yasin pun tak tinggal. Jadi dia dah nampak diri dia tu suci, ahli syurga. Ataupun tantah aku ni wali Allah kot, gitu terus dah, tantah, ya. Ni semua rasa suci diri, perasaan suci diri ni semuanya adalah penyakit hati, dipanggil sebagai maksiat batin. Dan maksiat batin ni adalah lebih berat di sisi Allah berbanding maksiat zahir, ya. Bukan bermakna maksiat zahir tu kecil, tak. Maksiat zahir tu pun besar, tapi daripada sudut besar tu ada yang lebih berat di sisi Allah Subhanahu Taala, ya. Riak, ya. Riak, salah satu penyakit hati, maksiat batin, riak. Riak ni dah separuh kaki dalam syirik dah sebenarnya. Maksiat zahir ni tak ada yang sampai ke syirik, walaupun memang kena tinggalkan, kena hindarkan diri daripada maksiat-maksiat zahir. Tapi maksiat batin yang contohnya nama riak ni, ini dah separuh syirik dah. Ataupun memang Rasulullah panggil sebagai syirik khafi dah. Syirik khafi, seolah-olah syirik lah. Syirik khafi ni maksudnya dosa yang seolah-olah syirik, walaupun bukan syirik yang sebenarnya, tapi dah seolah-olah syirik. Syirik khafi ataupun nama lainnya syirik yang tersembunyi, syirik yang tak nyata. Kenapa ada syirik yang nyata ke? Ya, kalau menyembah berhala, mempercayai ada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala, atau dah memang syirik nyata, itu dah betul-betul syirik jali, syirik yang jelas dan terang-terang terkeluar daripada agama Islam, musyrik, ya. Tetapi ada yang jenis tak terkeluar daripada Islam, tetapi sudah tergolong daripada kategori syirik. Ada ke? Ya, ada, ya. Kenapa tak terkeluar daripada Islam? Sebab dia bukan syirik nyata, dia seolah-olah syirik. Apa dia tu? Riak. Penyakit riak, penyakit hati yang bernama riak, Rasulullah sebut sebagai syirik khafi. Riak ni syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Apa tu riak sampai boleh syirik itu sekali lalu, ya. Syirik
Maksud riak adalah inginkan pandangan orang lain terhadap dirinya. Dia buat sesuatu amalan, sesuatu sumbangan, suatu jasa, nak pandangan manusia terhadap dirinya, supaya manusia pandang dia mulia, supaya manusia hormat dia, supaya manusia bagi kredit kat dia, supaya manusia acknowledge dia, supaya manusia reward dia, supaya manusia sanjung dia, puji dia. Sedang itu kenapa panggil syirik pula yang tu? Sebab tujuan kita beramal, tujuan kita beribadah untuk dapat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita kongsikan pandangan itu dengan makhluk? Itu panggil syirik khafi. Tak terkeluar daripada Islam, tapi dosanya berat di sisi Allah Ta'ala. Lebih berat daripada semua tadi, maksiat-maksiat zahir tadi. Lebih berat di sisi Allah daripada dosa-dosa maksiat zahir. Walaupun dosa besar maksiat zahir itu pun tetap yang nak ulama bagi tahu, apa saja yang disebut sebagai maksiat batin, penyakit hati, dosa itu lebih berat di sisi Allah berbanding dosa-dosa yang berupa zahir. Dosa zahir ni contohnya apa? Dosa zahir, maksiat zahir contohnya tadi saya dah bagi contoh-contoh: merompak, membunuh, berzina, menyekam, menyeleweng, menyonglap, menyonglap, pecah amanah, rasuah. Ini semua maksiat-maksiat zahir. Memang kita kena perangi juga maksiat zahir ni. Tapi sebenarnya daripada dalam agama Islam, sebagaimana memang kita kena perang maksiat yang zahir, manusia juga kena faham bahawa ada sesuatu yang lebih dahsyat lagi kena perangi, iaitu maksiat batin. Ketulusan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kejujuran hubungan antara kalbu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu batin. Kena lebih jaga lagi, kena lebih perhatikan lagi dengan khusus, kena lebih fokus lagi. Perlu perangi. Perangi itulah disebut mujahadah, jihadun nafs. Dipanggil jihadun nafs. Mujahadah melawan nafsu. Tu nak bersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit hati itu. Itu satu mujahadah. Itu satu pertempuran dalaman, internal struggle in our entire life. It is a whole life struggle, sampai ke penghujung hayat kita. Sebab perasaan takabur, sombong ni dia boleh rosakkan amalan kita sampai ke penghujung, sampai ke penghujung hayat kita. Penyakit zahir ni kadang-kadang secara luaran pada masa-masa yang tertentu mungkin dia terpaksa berhenti, mungkin dia terpaksa berhenti sebabkan usia dah tua, dah tak arak, dia dah tak dapat nak aktif melakukan maksiat yang zahir. Tapi maksiat batin ni boleh berterusan sampai walaupun seorang dah terkena stroke, dah terlantar dah, bedridden dah, atas katil bertahun-tahun pun, sampai ke penghujung hayat syaitan masih boleh kacau lagi, masih boleh kacau. Sebuah kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni seorang ulama yang hebat lah, pengasas kepada mazhab Hanbali. Jadi ketika beliau dah di penghujung usia, dalam keadaan yang dah nak menuju ke nazak, dah betul-betul sakit, betul-betul sakit yang kata he was on his deathbed, panggil, maksudnya dia dah betul-betul dah nak menuju kepada sakarat, Jadi melihat keadaan beliau yang tak menentu seperti itu, maka murid-muridnya dah mula talqinkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya Imam Ahmad ni, guru mereka, ucapkan la ilaha illallah. Sebab Imam Ahmad ni kadang di penghujung usia
sakit tu dan sampai terpingsan, ada terbangun balik terpingsan. Jadi beliau tersedar. Kemudian tiba-tiba Imam Ahmad mengucapkan laisa ba'd, laisa ba'd, maksudnya belum lagi, tidak, laisa ba'd, tidak, belum lagi, belum masanya lagi. Jadi anak murid ni terperanjat lah. Kenapa pula dia tengok keadaan dalam keadaan krusial ni. Guru mereka dah nampak macam mana penghujung usia, kemudian dia pingsan lagi, kemudian terbangun lagi. Kemudian dia terbangun lagi, dia kata, tadi saya ada sebut apa-apa ke? Mulut saya ada keluarkan perkataan apa-apa ke? Ya, kami sedang talqinkan la ilaha illallah sebentar tadi. Dan Tuan Guru kata, tidak, belum lagi. Tidak, masih belum lagi. Kami pun terperanjat. Oh, dia kata, ketika itu aku bukan sedang berbicara denganmu. Pada saat yang seperti ini, syaitan sedang datang giat untuk menggelincirkan aku daripada jalan yang lurus. Mereka sedang usaha untuk merosakkan hatiku sebelum aku tinggalkan dunia ini. Oh, syaitan telah datang kepadaku dengan mengatakan, wahai Ahmad bin Hanbal, sekarang kau sudah sempurna, sudah suci, engkau dah terselamat daripadaku, kau akan selama-lamanya terselamat daripadaku. Dan Imam Ahmad bin Hanbal sebagai orang yang berilmu mengetahui selagi mana nyawa di kandung badan, selagi itu syaitan takkan lepaskan. Sebab permusuhan antara syaitan dengan manusia ni dahsyat sangat. Mereka takkan lepaskan walaupun di penghujung usia. Mereka rosakkan hati. Mereka nak manusia ni hembuskan nafas yang terakhir dalam keadaan hati mereka dirosakkan dengan penyakit hati. Sebab bila penyakit hati ada, amalan baik yang dilakukan oleh manusia boleh terhapus. Maka apabila dia kata aku sudah terselamat daripada dia, maka aku kata tidak, belum lagi. Kerana apa? Kerana ilmu yang dimiliki oleh seorang mukmin, lebih-lebih lagi Imam Ahmad bin Hanbal dah memang pakar ilmu pengetahuan, mengetahui selagi nyawa di kandung badan, selagi itulah manusia kena jaga hati dia. Jaga hati dia, jangan rasa dia dah terselamat daripada syaitan. Jangan terasa take for granted. Merasa take for granted ni, dia merosakkan hakikat kehambaan, hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita dengan Allah ni, kita jangan take for granted. Kita tak tahu amalan kita selama ni diterima ataupun tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu di penghujung usia tu kalau apa yang Allah takdirkan untuk kita, apa yang boleh terjadi kepada kita. Manusia jangan merasa terselamat daripada perangkap yang Allah letak dalam dunia ni. Jangan merasa aman daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan merasa aman daripada fitnah yang Allah telah adakan pada manusia, pada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Sebab tu kita minta doa kepada Allah, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal min fitnatil mamat. Allah selamatkan aku, ya Allah lindungi aku daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah ni maksudnya ujian dan perangkap-perangkap. Jadi manusia jangan terasa take for granted. Jangan terasa dah tergaranti dah, aku dah banyak amal, aku dah banyak ketaatan, aku dah banyak buat baik, aku banyak sedekah, banyak wakaf, aku banyak tolong orang. Jadi dia take for granted. Jangan. Tetapi dalam masa yang sama, manusia perlu bersangka baik pada Allah. Allah Maha Pengampun. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala pandang kebaikan yang aku buat. Meletakkan harap, tidak apa, harapan kepada Allah, tapi jangan take for granted. Jangan dah terasa garanti. Lain, harap ni dia antara dapat dan tidak dapat. Itu harap. Cuma sangka baik itu dalam harapannya itu dominan lebih kepada dapat pengampunan Allah Subhanahu Taala. Expectation kita kuat yang Allah Ta'ala tu Maha Pengampun, walaupun Allah Maha Berkuasa untuk tidak mengampunkan kita. Tapi orang yang take for granted ni, dia dah macam layback lah, goyang kaki, seolah dah garanti. Dah garanti aku ni mati betul masuk syurga ni. Dah ustaz kata taat suami, aku taat suami. Dah garanti syurga dah aku ni. Garanti dah.
Zaman Rasulullah, sahabat-sahabat yang digaranti syurga pun tak goyang kaki. Semua makin takut dengan Allah Ta'ala. Makin takut dengan Allah, makin warak. Kita ni tak ada yang hantar malaikat hantar nama awak dah garanti syurga. Sahabat Nabi tu memang malaikat sampai pada Rasulullah kata Allah Ta'ala maklumkan nama fulan-fulan dah memang ahli syurga, confirm, garanti. Tapi lihatlah nama-nama orang yang disebutkan tadi. Pertamanya yang paling basic 10 orang tu lah, paling basic. Sebenarnya ramai lagi sebenarnya sahabat Nabi yang digaranti syurga, tapi selalu yang kita familiar 10 orang. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Zubair, Sayyidina Talha, Sayyidina Abu Ubaidillah ibn Jarrah, Sayyidina Sa'id bin Zaid, Sayyidina Zaid bin Sabit, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Abu Waqqas, Ibnu Abi Waqqas, Sa'ad, Sayyidina Sa'ad ibni Abi Waqqas. Kehidupan mereka semakin takut, gentar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasca diumumkan sebagai asyarah mubasyarah, semakin takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semakin relax lah bro, dah ahli syurga kot, buat apa je. Rasulullah literally memang sebut pada ahli badar. Ahli badar ni buat apa-apa pun. Ahli badar 313. Selalu kita dengar 10 orang. Sebenarnya semua ahli badar 313 ni semua Rasulullah pernah kata dalam hadis sahih. Ahli badar ni buat apa-apa pun lepas peristiwa badar, mereka tetap ahli syurga. Tak boleh apa dah yang ham mereka. Mereka buat apa pun di dunia, maksudnya kalau mereka hanya buat yang fardu-fardu saja, tak buat solat sunat, tak buat apa-apa yang lain, nama mereka dah memang ahli syurga. Sebab peperangan Badar ni dia penting untuk menentukan hala tuju kelestarian Islam di atas muka bumi. Kita tahu kan peperangan Badar, Rasulullah dah berkata 313 ni kalau mereka hancur Islam sekali. Sebab ini the last battalion yang Rasulullah ada. Rasulullah sebut this is the last piece. Ini kalau habis, maksudnya Islam akan lenyap di atas muka bumi, kata Rasulullah. Tapi Allah bagi kemenangan kepada 313 ni, walaupun bertempur dengan pihak musuh yang lebih berganda, lebih ramai daripada mereka. Jadi ini mujahadah peperangan Badar yang berlaku pada bulan Ramadan. Hari ini kita dapat nikmat iman dan Islam sebab pada peperangan Badar itu ada last battalion yang Rasul ada. Sanggup untuk menjaga Islam, memelihara Islam, sanggup korbankan nyawa mereka, sanggup untuk nak jandakan isteri mereka, sanggup untuk meyatimkan anak-anak mereka demi untuk Islam itu terus tertegak di atas muka bumi ini, supaya generasi selepas generasi sehingga akhir zaman dapat mengecapi nikmat iman dan Islam seperti mana yang kita rasai pada saat ini. Tapi yang 313 ni, mereka takut pada Allah Subhanahu Taala. 313 ni memang betul-betul all timer betul di kalangan sahabat. Tapi kehidupan mereka terus dengan pengorbanan. Bukan makna dah aku cukuplah Badar satu, lepas ni Uhud ke Khandaq ke aku dah tak join dah, tak ada. Walaupun mereka buat apa pun, mereka tetap akan ahli syurga. Tapi kehidupan mereka tidak take for granted. Ini hati seorang hamba. Nak tunjukkan kalau orang yang dapat garanti macam ni pun tak take for granted. Ini kan kita yang langsung tak dapat garanti apa-apa. Baik. Jadi sebut mujahadah, maka hawa nafsu bukan sahaja untuk maksiat zahir, tapi yang lebih penting, lebih utama sekali adalah maksiat batin kita. Itulah ilmu tasawuf. Dia tumpu pada kedua-duanya dengan menumpukan kepada yang batin itu. Kerana yang zahir ini kada cuba untuk hentikan, tapi tak rawat penyakit batinnya.
lama-lama dia akan tergelincir lagi ke dalam maksiat. Sebab yang penting dalaman batin tu, rasa takut pada Allah, rasa malu pada Allah, rasa segan pada Allah SWT, itu perlu dibina. Rawatan akar sangat penting. Seorang yang sibuk hanya pada ranting-ranting saja, tak rawat akar, nanti dia rosak balik. Rawat akarnya. Dan dalaman batin manusia itulah akarnya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal tadi tahu, selagi mana aku nyawa di kandung badan, aku masih belum terlepas, masih belum terselamat daripada godaan syaitan. Kenapa syaitan cakap macam tu? Kenapa dia kata nak terselamat? Supaya dalam hati Imam Ahmad bin Hanbal tu ada rasa, timbul rasa act lah, wah aku dah terselamat, aku dah suci. Dahsyat teknik syaitan ni untuk nak hancurkan hati manusia, dahsyat. Nak hancurkan keikhlasan hati manusia, nak rosakkan kejujuran hubungan hati manusia dengan Allah SWT. Sangat dahsyat. Mereka banyak teknik. Mereka tahu macam mana cara nak bisik godaan yang macam mana yang boleh gelapkan hati manusia, keraskan hati manusia, binasakan hati manusia. Ya. Sebab tu ya, orang-orang yang dah memang istiqamah buat amalan, syaitan mereka tak nak invest banyak untuk nak goda supaya manusia tu tinggalkan amalan. Dia tahu ni jenis manusia 5 kali solat, jenis memang takkan tinggal 5 kali solat. Ya. Dia tak nak, dia takkan invest banyak masa. Kau janganlah solat, kan? Melainkan yang jenis iman tengah lemah-lemah, kan? Iman lemah-lemah tu mereka bolehlah goda jangan untuk tinggalkan solat, itu kerana lemah. Tapi ada orang memang tak tinggalkan solat. Ya. Kalau yang tak tinggalkan solat ni, at least mereka goda untuk lambat-lambatkan solat. Tak apa, masa panjang lagi, sampai akhir waktu tu masih boleh sah lagi solat. Tapi ada jenis orang memang tak lot juga godaan untuk akhir-akhir waktu. Masuk waktu solat, dia terus solat. Orang yang macam ni, syaitan takkan goda untuk tinggalkan solat ke, lewatkan solat ke, dia tak goda. Seorang yang dah memang dah jadi darah daging dia, masuk waktu solat, terus solat. Dia tak invest di situ. Dia akan invest untuk rosakkan kualiti solat tu. Waktu solat tu, kau punya kunyit tu cukup tak kau? Kau malam ni masak apa kau malam ni? Suami kau nak makan apa agaknya selera dia malam ni? Western ke, Eastern ke, Northern ke, Southern? Kau baik fikir betul-betul. Kau kena happykan suami kau tau. Redha suami tu penting, kata. Baik kau fikir dulu nak masak apa. Tak ada garam cukup tak kat dapur tu? Barang dalam fridge tu cukup ke tak? Ya. Tak berlaku kat sini, dia berlaku tempat lain. Tapi itulah syaitan, dia boleh goda. Dia boleh goda nak rosakkan kualiti solat. Dia ingat-ingatkan manusia, dia ingatkan skedul, dia ingatkan jadual, dia ingat apa dia punya aktiviti harian dia. Sebelum tu buat apa yang akan buat, ataupun dia ingatkan, kau punya barang hilang tu baik kau ingat dalam solat. Engkau dalam keadaan yang sangat meta, fikiran kau tu bawah sedang kau tengah kuat tau. Cuba kau ingat balik barang hilang kau tu. Padahal kita nak cari Allah dalam salat. Macam mana nak avoid? Macam mana nak avoid? Inilah 1500 muka surat. Nak jawab tadi tu 1500 muka surat. Inilah perhayatannya. Baik. Syekh Ahmad Zarruq Al-Fasi rahimahullah menegaskan bahawa mujahadah itu keseluruhannya adalah menghidupkan hakikat takwa di dalam jiwa. Takwa itu bertahap-tahap. Jadi nak hidupkan hakikat takwa yang beliau bahagikan kepada 3 tingkatan, iaitu yang pertama, takwa ahli maqam Islam. Di sini Imam Zarruq dia meletakkan takwa pada tahapan iman, Islam dan ihsan. Kan kita selalu ulang-ulang iman, Islam, ihsan, iman, Islam, ihsan. Ini 3 rukun agama.
Sebab tu kita kena benar-benar master, kena menguasai pemahamannya dan cuba dapatkan hakikatnya. Takwa ahli maqam Islam iaitu memelihara anggota tubuh daripada larangan Allah demi menjaga dirinya daripada kemurkaan Allah, sehingga tumbuh dalam jiwanya perasaan harap dan takut serta ikhlas dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua, takwa ahli maqam iman. Ini lebih tinggi tahap ini, iaitu memelihara hati daripada kesalahan dan lintasan hati yang buruk, sehingga mata hatinya menyaksikan sifat jamal, iaitu keindahan, dan jalal, iaitu keperkasaan Allah, sehingga dirinya merasakan kehebatan Allah dan berasa malu dengannya. Lalu dia menjadi orang yang benar dengan ahwalnya, suasana rohaninya. Dia malu, rasa kehebatan Allah, sampai dia dapat rasakan kedekatan Allah, sampai dia rasa malu dengan Allah. Bila dia sembahyang, dia menghadap Allah, dia malu untuk nak fikir perkara lain selain daripada Allah Subhanahu Taala. Untuk nak fikir pasal garam, tak berbaloi nak gantikan untuk nak fikir tentang Allah Subhanahu Taala. Ingat Allah. Jadi mana lebih penting, ingat Allah ke ingat garam? Mana lebih penting, ingat pencipta ke ingat pasta? Ingat pencipta ke ingat pasta? Pencipta, bukan pasta. Jadi dalam solat, mana yang lebih baik? Adakah hati nak berpaling daripada pencipta lalu ingat pasta? Malu, ya Allah, aku tengah menghadap Allah, Allah tengah izinkan aku berada dalam istana tiba-tiba, dan dia sedang mengawasi hati aku, dia tahu apa yang sedang difikirkan aku. Tiba-tiba aku nak berpaling dan memikirkan hal-hal yang tak ada kena mengena dengan Allah Subhanahu Taala, yang tak ada kena mengena dengan mengingati Allah Subhanahu Taala. Rasa malu. Ada satu orang lelaki ni, businessman. Dia ada 4 kedai, businessman India, Gujarati, tapi businessman yang tak lupa untuk nak jaga solat jemaah. Jadi dia datang solat Zuhur, tinggalkan kedai dia, dan lepas solat Zuhur, imam tadi terbuat 3 rakaat, tapi imam tu rasa dah 4 rakaat. Jadi businessman tadi kata, "Imam, awak buat 3 rakaat tadi." Kata, "Tak, saya buat 4." Maka businessman tadi kata, "Tak, awak buat 4, awak buat 3. Saya yakin bukan 4. Kenapa awak so sure saya buat 3? Saya rasa saya dah buat 4," kata imam tadi. Businessman kata, "Saya ada 4 kedai. Rakaat pertama saya kira untung rugi kredit debit, kedai yang pertama. Masuk rakaat kedua, saya kira untung rugi kredit debit, kedai yang kedua. Masuk rakaat ketiga, saya kira kedai yang ketiga. Tapi tak sempat saya kira kedai yang keempat, imam dah bagi salam. So I'm pretty sure imam only perform 3 rakaat solat. Oh ya ke macam tu kita solat balik? Ada peristiwa yang lebih kurang sama berlaku begitu juga. Seorang lelaki, dia ada 4 orang isteri. Jadi dia datang solat asar, tapi tak berpanjang pula cerita tu, tak apalah. Okey, yang ketiga, ini takwa yang tertinggi. Tahap takwa yang tertinggi, takwa ahli maqam ihsan. Ni kita subtopik ni, penghayatan ihsan adalah roh solat, iaitu memelihara rahsia hati. Bukan sekadar memelihara hati,
dalam hati kita ni ada tahapan-tahapan rohani, martabat-martabat rohani yang berlapis-lapis. Memelihara rahsia hati iaitu sir daripada segala sesuatu selain Allah, sehingga mata hatinya menyaksikan keagungan dan kesempurnaan Allah, lalu tercapainya maqam makrifat yang tinggi. Ini lubuk hati, lubuk hati. Lubuk hati ni dia suatu yang betul-betul real. Hati tu jujur tu, hati tu dengan Allah Ta'ala, betul-betul hubungan hatinya itu dia betul-betul jaga dengan penuh kecemburuan, sebab ini sudah alam percintaan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatinya benar-benar tenggelam di dalam kerinduan dan keasyikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lubuk hati itu sudah benar-benar terpaut dan tertaut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan suatu yang dibuat-buat lagi, suatu dah memang real. Kalau bahasa manusia yang mudah ni, kita sebut sebagai soft spot. Kata kita dengan manusia ni, kita sayang orang tu, kita sayang orang ni. Tapi ada orang yang kita bukan sekadar sayang, tapi ada soft spot. Contohnya kepada siapa kita ada soft spot? Biasanya biasa dengan mak sendiri dan anak-anak sendiri. Dengan mak ayah kita, kemudian anak-anak kita, dan sebahagiannya ada daripada kalangan adik-beradik kita. Yang ini memang soft spot. Kita ada soft spot. Sebab tu kadang-kadang seorang ibu tu, walaupun anaknya dijatuhi hukuman, dia masih percaya anak dia tak bersalah. Sebab apa? Ada soft spot. Ada soft spot. Saya baru tengok satu dokumentari berlaku di Amerika. Seorang anak, dia ada ibu bapa, dan dia ada seorang kakak perempuan. Dia ada kakak perempuan. Dia dua beradik je. Dua beradik daripada keluarga yang berada. Tapi budak lelaki ni, dia ada satu plan yang sangat dahsyat. Dia komplot dengan kawan dia. Kata, ni pada malam sekian, keluarga kami ada makan malam. Nanti kamu balik, kamu dah siap, aku akan buka pintu belakang, kamu dah masuk dengan pistol, kamu bunuh semua sekali, dan aku kau tembak dekat bahagian bahu begitu. Nanti harta semua akan jatuh kat aku. Nanti aku akan bagilah habuan yang banyak pada engkau. Kawan dia pun on. Jadi mereka pun malam tu mereka makan seafood lah. Dia kata dalam dokumentari itu mereka makan seafood kat luar, balik malam, kawan dia dah siap dah dalam rumah tadi. Dia tembak seorang-seorang. Sampailah pada kawan dia ni sendiri, dia sudah okey, betul-betul tembak dekat bahu, jadi tak matilah kan. Jadi telefon polis, yang lelaki ni telefon polis. Polis pun datang. 3 orang menggeletak, kena tembak, terbaring. Tapi yang lelaki ni masih hidup lah. Dia yang call polis. Kena ada perompak masuk dan sebagainya. Bila polis datang, adik perempuan dia terbunuh, mak dia terbunuh. Somehow ayah dia terselamat, walaupun tembak dekat kawasan dada, tetapi betul-betul tepi lubang, tak kena jantung, tak kena apa, cuma patahkan tulang rusuk saja macam tu. Patah tulang rusuk. Ayah dia hidup, dan kemudian ayah dia minta siasatan dijalankanlah, rompakan siapa perompak ni apa semua kan, CCTV. Sampailah evidence yang cukup kuat menyatakan ini angkara anak dia ni. Dan ayah dia ni mula deny.
Tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin. Tak, buat siasat lagi. Siasat-siasat, rupanya akhirnya anak tadi memang mengaku. Sebab dah terlalu banyak bukti yang tak boleh ditolak lagi, tak boleh disangkal lagi. Ya. Maka anak tadi pun mengaku. Dan mahkamah jatuhkan hukuman mati. Sebab kejam sangatlah. Sebab nak mewarisi harta pusaka, sanggup bunuh the rest of his family. Semua dia punya ahli keluarga dia sanggup bunuh. Dahsyat orang. Tapi ketika dijatuhkan hukuman tu, ayah dia appeal, merayu, kurangkan lagi hukuman. Ini nama dia soft spot. Padahal dia pun termasuk mangsa yang patut nak dibunuh dalam komplot anak dia. Soft spot. Boleh faham sekarang? Mahkamah terima appeal ayah kandung dia, batalkan hukuman mati kepada penjara seumur hidup. Itu pun sebenarnya ayah dia merasa berat, akan tetapi dia menerima dengan hati yang terbuka. Tapi daripada waktu ke waktu ayah dia sentiasa menziarahi anak dia. Lepas tu dia kahwin dengan lain, dia hidup bahagia dengan isteri yang lain. Tapi daripada waktu ke waktu dia akan bawa makanan, bawa coklat, sentiasa ziarah anak dia tadi. Anak kandung sendiri, macam mana pun anak kita kan, macam mana pun darah daging kita. Nak buang macam mana pun, air dicincang takkan putus. Soft spot. Jadi Allah bagi soft spot pada diri manusia ni untuk bagi tahu soft spot yang sebenar yang patut kamu bina, yang patut kamu miliki adalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ni Allah Ta'ala bagi berbagai-bagai tahap. Rasa kasih pada suami lain dengan kasih pada anak-anak, kasih pada mak lain dengan kasih pada ayah. Tak gitu ya. Supaya Allah nak bagi tahu kemuncak kepada soft spot yang kamu miliki dalam lubuk hati kamu tu, rahsia hati kamu tu, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu jangan kacau ya. Itulah nak dicapai dalam Al-Ihsan. Imam Ghazali rahimahullah meletakkan kesemuanya itu, iaitu semua tahap takwa ini, sebagai jalan tasawuf yang merupakan ilmu dan cara yang terbaik untuk mencapai kebenaran hakiki dalam pengetahuan mengenai Allah Ta'ala, sehingga hatinya tiba kepada hakikat dan hakikat tiba kepada hatinya. Kesemuanya itu maksudnya termasuk mujahadah, mujahadah, latihan rohani untuk dapatkan tahap-tahap takwa tadi. Rangkuman itu semua adalah cara yang terbaik untuk hati manusia mencapai hakikat kebenaran, ya. Hakikat kewujudan, hakikat kehidupan, hakikat ya. Hati kalau dapat hakikat solat, hakikat Nabi SAW, hati kalau dah tiba pada hakikat ya, ini akan menguasai, dia akan dapat kawal hati dia ya. Hati dia akan terarah kepada kiblat yang betul ya. Contohnya seorang yang dapat hakikat solat ya, dia tahu ini hakikat hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala yang maha dekat, maha hampir, maha meliputi. Seorang yang dapat hakikat itu, dia tak sanggup, tak tergamak untuk nak fikir mengenai dapur lalu tinggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah yang sedang mengawal fikiran dia sekarang tu. Allah yang mengawasi, Allah tahu apa yang terkandung. Jadi dunia ni Allah bagi ujian pada kita ni. Tengok kita ni, hati kita menghadap pada Allah ke menghadap pada duniawi ya. Setiap masa kita sedang diuji. Tapi dalam solat tu lebih kritikal lagi. Sebab kita dah memang takbiratul ihram, sebenarnya memang kita dah tinggalkan alam dunia ni. Kita dah masuk dalam istana Allah Subhanahu Wa Taala ya. Istana yang tidak ada wall, tidak ada kubunya, tidak ada dinding, tidak ada chandelier ya. Sebab alam ni semua adalah kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berada di langit dan di bumi, segalanya kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pentadbirnya satu Allah, pengawalnya satu Allah, raja kepada sekalian raja satu Allah, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, memerintah
mengurus segala-galanya, mengendalikan segala-galanya dengan dirinya sendiri tanpa perlu bantuan sesiapa pun, tanpa Allah perlu berhajat kepada pertolongan sesiapa pun. Ya. Hati, yakni al-qalbu, yang dimaksudkan di sini ialah latifah rabbaniyah, iaitu aspek terdalam dalam diri insan yang berhubungan secara khusus dan langsung dengan alam urusan Allah, alam al-amar. Ya. Alam ni pertamanya alam penciptaan yang zahir ni kita nampak, ya. Dan di sebalik yang zahir ini ada urusan Allah yang sedang berjalan. Dialah yang mengawal, mengurus, mentadbir. Itu semua urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Cuma yang urusan tu kita tak nampak. Ya. Roh kita tu pun berada dalam alam urusan Allah. Kita tak tahu macam mana bentuk roh, sebab roh bukan jenis, hakikat roh yang sebenar dia tak berupa, tidak berbentuk, tidak berjisim, ya, tidak bertempat, tidak berlokasi, tetapi dia urusan Allah. Ya. Dalam ayat Quran dalam surah Isra, Allah SWT berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai kekasihku Muhammad, berkaitan dengan roh. Katakanlah kepada mereka bahawa roh itu adalah urusan Tuhanku. Dia berada dalam alam urusan, dipanggil alam al-amar, alam urusan. Jadi di sebalik alam nyata yang kita nampak dengan mata kepala kita ini, ada affairs of Allah Subhanahu Wa Taala yang sedang berlangsung setiap saat, setiap detik, ya. Yang get us together here, ya. Itu di sebaliknya ada urusan ilahi yang kita tak nampak dengan mata kasar kita. Tetapi orang-orang yang bersih hatinya, Allah Ta'ala bukakan, singkapkan rahsia-rahsia ketuhanan yang ada pada urusan ilahi itu, pada kadar yang ditetapkan oleh Allah. Manusia sudah pasti tidak akan menguasai semua yang berada di alam ini, tetapi bahagian pembukaan yang Allah kurniakan pada seseorang insan itu adalah pada kadar bagaimana hati itu benar-benar siap untuk dibukakan. Untuk persiapan itu manusia perlu mujahadah, perlu menyucikan hatinya. Jangan ada persepsi-persepsi buruk pada orang lain, jangan ada sangka buruk pada orang lain, kerana itu pun termasuk sangka buruk kepada Allah, ya, sebab alam ni semua adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dengan perkataan lain, ianya adalah rahsia ketuhanan yang berada dalam diri setiap insan agar dengannya seorang dapat mengenal Allah. Ya. Sihir ataupun lubuk rahsia hati kita itu adalah satu rahsia ketuhanan yang terpendam. Ya, sebelum kita datang alam dunia ni, kita berada di alam roh yang sudah berhubungan dengan Allah. Jadi sudah tentu rahsia ketuhanan itu sudah ada pada roh tersebut. Lalu kita ditiupkan dengan jasad kita di dunia ini sebagai suatu ujian untuk kembalikan semula hakikat pengenalan dengan Tuhan, hakikat ma'rifatullah yang ada pada diri kita. Buka fail semula, ya. Tapi itu tidak akan terhasil jika manusia tidak ingin bermujahadah, tidak ingin mendapatkan bimbingan rohani, tidak ingin banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Hati telah difitrahkan dengan tauhid dan dengan kehambaan kepada Allah Ta'ala sejak penyaksian roh kepada ketuhanan Allah pada hari Alastu. Apa itu hari Alastu? Iaitu ketika kita sebelum datang ke alam dunia ni, kita semua telah menyaksikan ketuhanan Allah Subhanahu Ta'ala. Macam mana? Kita tak hidup lagi. Ya, tak hidup di alam dunia, tapi kita dah memang hidup di alam roh dengan kehidupan yang khusus. Ya. Di alam roh semua daripada kita sebelum lahir alam dunia ni, pada zaman ni, pada kurun kita ni. Tapi kita dah hidup berjuta-juta tahun, tak tahulah ada waktu ataupun tidak di alam tu. Namanya alam roh, ya, alam roh. Jadi apa yang berlaku di alam roh, itu Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, ya. Dalam surah Al-A'raf
tak silap saya ayat 153. Allah Ta'ala ingatkan kita bahawa ketika di alam roh, Allah Subhanahu Ta'ala jelmakan jelmaan mewakili kita. Ketika Nabi Adam diturunkan ke alam dunia ni, lalu sel-sel genetik kita ni ada dalam sulbi Nabi Adam dikeluarkan dan dihamparkan di atas sebuah lembah di Arafah. Lembah itu bernama Na'man, Wadi Na'man, ya. Lalu setelah sel-sel yang kita semua ada dalam sulbi Nabi Adam dikeluarkan, lalu diattachkan roh, alam roh tu, roh kita tu diattachkan dengan sel-sel tadi tu. Ataupun dalam hadis tu sebut kita macam zarah, macam sesemut begitu, sesemut, zarah-zarah, mungkin macam sesemut, macam serangga, wallah alam macam mana kita ditaburkan ketika itu di lembah Arafah. Kita tu maksudnya siapa? Maksudnya jelmaan yang keluar daripada sulbi Nabi Adam tadi, berbentuk DNA genetik, ya. Tapi bentuk macam mana berada di atas Wadi Na'man tu, wallahu alam. Rasul sebut dia macam seperti suatu yang melata, sesemut yang melata begitu. Mungkin bentuk sel, wallahu alam, mungkin, ya, bentuk DNA, kromosom, wallahu alam. Tetapi itu jelmaan, kemudian diattachkan dengan roh. Kemudian Allah SWT bertanya kepada kita semua, ya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Lalu kita semua menjawab dengan senada, bala syahidana, bahkan kami saksikan, ya. Siapa yang dikeluarkan daripada sulbi Nabi Adam tadi tu di pada Arafah? Saya, tuan-tuan, semua anak Nabi Adam, keturunannya sampai manusia pada kiamat, semua dikumpulkan di pada Arafah pada ketika itu. Sebab kata muat kepada Arafah, dikeluarkan dalam bentuk sel kecil-kecil, bukannya bentuk besar-besar, ya. Ditaburkan kecil-kecil macam sel gitu, taburan atas lembah, suatu lembah yang bernama Wadi Na'man terletak di Arafah. Sebab tu kemudian bila Nabi-Nabi diutus oleh Allah, manusia dipanggil untuk menuju ke Arafah, untuk bermakrifah, ya, untuk kenal balik hakikat asal usul manusia. Arafah ni berkaitan makrifah, pengenalan, untuk kenal balik pengenalan yang sebenar kita, mana asal usul kita. Jadi saban waktu maka Nabi-Nabi akan menyeru manusia, Seperti Nabi Adam bila turun saja, beliau sudah pun meletakkan batu asas di Kaabah. Kemudian bah besar, hancur batu asas tersebut. Kemudian ada saja kemudian Nabi-Nabi yang lain letak batu asas. Cuma pada zaman Nabi Ibrahim saja bangunan yang sempurna. Jadi bukan Nabi Ibrahim lah orang pertama tawaf Kaabah. Nabi Adam dah tawaf dah, ya. Sebenarnya sebelum Nabi Adam turun, 40 tahun sebelum Nabi Adam turun, malaikat sudah letak batu asasnya di Kaabah tu. Sebelum Nabi Adam turun lagi sebenarnya dah ada batu asas Kaabah, ya. Cuma nanti Nabi Adam turun, letak lagi batu asas yang lain, ya. Ketika banjir besar Nabi Nuh, air naik, kapal lalu di situ pusing 7 kali atas, ya. Pusing 7 kali tawaf Kaabah. Kemudian lepas Nabi Nuh ada Nabi Idris, ya, Nabi Hud, Nabi Saleh, kemudian ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibantu oleh anaknya Nabi Ismail baru buat proper building, bangunan Kaabah. Kemudian Allah suruh dia menyeru seluruh manusia di dunia ni untuk datang. Sebab ini tempat manusia pernah berkumpul dulu. Lepas tu Nabi Ibrahim tanya, macam mana aku nak panggil semua orang yang ada atas muka bumi ni? Allah kata, kamu seru saja, kamu buat pengumuman untuk panggil manusia ke haji. Aku yang berkuasa sampaikan suaramu ke seluruh manusia di pelosok dunia ini, di mana ceruk pun mereka berada. Wa adzin finnas, maka beliau pun
menyuruh manusia untuk datang ke Kaabah. Suara Nabi Ibrahim ni Allah Ta'ala sampaikan ke gegendang telinga seluruh manusia. Mereka mendapat panggilan, dan sebahagian daripada mereka mula mengendarai kenderaan mereka sampai kurus unta mereka, sampai kurus kenderaan mereka sampai ke Kaabah. Betul tak? Tahu kisah tu? Ya. Dalam Quran, ya. Wa'adhin fil nas ya'tuka bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli damiri ya'tuna min kulli fajjin amiq. Apabila Nabi Ibrahim mula membuat seruan, maka berdatanganlah manusia daripada seluruh penjuru dunia yang jauh, sehingga kurus kenderaan mereka sebab menempuh perjalanan yang jauh untuk sampai ke tempat itu. Itu Quran, ya. Ya. Sehinggalah pada saat ini kita sebenarnya, sebab tu pada Arafah tu pada yang paling penting, ya, rukun haji yang paling penting. Tanpa Arafah tak sah haji. Haji itulah Arafah. Sebab roh pada haji tu ada pada Arafah. Dan roh pada Arafah tu adalah mengingatkan balik pada alastu bi rabbikum. Hari alastu, ingatkan balik kenapa kita berada di sini. Ingat balik perjanjian roh kita dengan Allah Ta'ala, penghadapan roh kita dengan Allah, pengenalan roh kita kepada Allah. Itu kita nak bangkitkan balik, ya. Baik. Namun hati tersebut telah terhijab terhadap Allah apabila ia dihubungkan dengan alam jasmani di dunia ini. Kerana itulah hati itu memerlukan cahaya daripada Allah untuk membezakan antara hak dan batil. Inilah melalui ilmu pengetahuan, dengan dapatkan bimbingan, kita dapat cahaya balik. Dan kita beramal, dengan kita berzikir, dengan kita berselawat, kita dapat cahaya semula. Dengan cahaya itulah yang membuka semula rahsia pengenalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia membuka semula asal usul tauhid yang Allah Ta'ala dah fitrahkan dalam jiwa kita, batin kita. Dan hakikat kehambaan yang dah memang Allah design dah sebenarnya, fitrahkan. Dia akan dapat terselah semula hakikat-hakikat itu dalam jiwanya, tersingkap semula. Tapi tanpa cahaya, maka ia akan terus terpendam dan terus tersimpan tanpa di-unleash, tanpa di-unleash. Cahaya itulah banyak berselawat. Antara amalan yang banyak datangkan cahaya adalah berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyakkan berselawat, banyakkan berselawat. Ya. Imam Ghazali rahimahullah berkata yang mafhumnya, aku telah berenang dalam lautan ilmu akidah dan aku telah sampai kepada bertebingnya. Aku juga telah berenang dalam lautan fikah dan aku telah sampai ke pantainya. Kemudian aku menyelam dalam lautan tasawuf, namun aku tidak dapat jumpa dasarnya. Ya. Sebab ilmu-ilmu yang lain tu ada pagar-pagarnya, ya. Ada tebing-tebingnya, ada batasannya. Tapi bila dalam ilmu tasawuf, ini adalah lautan yang dalam, yang tidak ada dasarnya. Kerana apa? Kerana ilmu tasawuf ini kemuncaknya berhujung kepada pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemuncaknya bermuara kepada mengenal Allah. Oleh kerana Allah itu zatnya tidak terbatas. Zat Allah tidak ada limitation. Zat Allah itu tidak ada had, tidak ada kesudahan, tidak ada permulaan dan perakhiran. Maka demikianlah pengenalan kepadanya juga tidak ada dasarnya, tidak ada tebingnya, tidak ada pantai pesisirannya, tidak ada kesudahannya, tidak ada limitnya. Manusia akan terus berenang dalam lautan itu tanpa nampak di mana penghujungnya. Sebab Allah itu memang zatnya tidak ada penghujung. Maka pengenalannya, manusia hanya terus tenggelam saja. Dan ia akan bukan sahaja terhenti di dunia, hatta manusia dah masuk syurga. Daripada masa ke semasa manusia akan mengenal Allah, tambah mengenal. Tapi dengan pengenalan yang tidak ada penghujungnya. Setiap kali jumpa, semakin mengenal dengan pengenalan yang dia tidak capai kepada sebelum perjumpaan itu. Lepas tu next perjumpaan dengan Allah lebih kenal lagi, lebih kenal berbanding pengenalan yang dia dapat pada perjumpaan yang sebelumnya. Maka demikian manusia akan terus tambah mengenal Allah pada setiap kali
setiap kali waktu yang berjalan di dalam syurga tanpa dia capai kepada pengenalan yang sebenar-benarnya kepada Allah SWT. Kerana Allah itu tidak ada limit zatnya, tidak ada kesudahan, ya. Dan sebenarnya nikmat yang paling besar di dalam syurga itu adalah ketika manusia disingkapkan lagi kepada mengenal pencipta. Nikmat itu lebih hebat daripada nikmat apa sahaja yang ada dalam syurga itu, daripada makanan, minuman, istana, mahligai, taman-taman yang indah, panorama yang cantik, scenery yang luar biasa, ya, hubungan suami isteri dan berbagai-bagai lagi. Nikmat yang kemuncak, yang paling hebat yang manusia sentiasa look forward dalam syurga adalah ketika dia dapat lihat Allah SWT, lalu bertambah pengenalannya kepada Allah. Sebab dia nikmat batin. Nikmat batin ni dia memang nikmat yang lebih hebat daripada nikmat luaran sebenarnya, ya. Wallahu a'lam sampai di situ, insya-Allah. Moga-moga Allah SWT jadikan saki-baki daripada umur kita yang ada ini berlakunya peningkatan dan penambahan makrifat, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana hatta di dunia ni pun, syurga dunia adalah hati yang mengenal Allah, hati yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang dapat syurga dunia ni, apa pun ujian yang dia alami, hati dia tetap seronok. Sebab soft spot dia dengan pencipta yang datangkan ujian tu. Can you imagine? Who created all that trials and tribulation that come in our life? Allah. The moment you falling in love with Allah SWT, the creator and the designer of all sort of trials and tribulation in this world, khalas, hati jatuh cinta je. Makin datang ujian makin syok dengan Allah. Sebab tu syurga dunia ni ada dalam hati manusia. Dalam hati ada taman yang indah, itu nama mengenal Allah. Ya, silakan. Ya. Alam amar, alam ghaib. Tapi alam, dia bukan sekadar alam ghaib, tetapi alam ghaib pun dia banyak lapisan, ya. Alam amar adalah lapisan yang terdalam daripada alam ghaib, ya. Ada ghaibul ghaib, alam ghaib, ada alam ghaib kepada alam ghaib, ya. Dia berlapis-lapis. Tapi alam urusan adalah alam yang paling ghaib sekali, ya. Malaikat pun kita tak nampak, ghaib juga malaikat. Tetapi alam urusan ilahi lebih ghaib daripada malaikat tu lagi. Sebab di sebalik malaikat pun ada urusan ilahi yang mengaturkan malaikat Mikail, turunkan rezeki, turunkan hujan, bawa malaikat Israel yang cabut nyawa dan sebagainya. Di sebalik mereka bergerak tu pun urusan ilahi yang menggerakkan mereka. Bukan sebab Allah perlukan pertolongan malaikat tadi, tak, Allah tak perlukan pertolongan. Allah ciptakan sistem, lalu sistem tu menceritakan tentang kebesaran, keagungan dan kehebatan Allah SWT, ya. Alam urusan, affairs. Alam ni semua home affairs of Allah Subhanahu Wa Taala. So the absolute executioner of all affairs is only Allah alone, only and solely. Wallahu alam. Sampai di situ, mudah-mudahan Allah sentiasa tambahkan makrifat dalam jiwa kita, insya-Allah, dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan hati kita tak terlepas daripada memperolehi perkara yang paling lazat, iaitu hati yang mengenal Allah. Mendapat syurga di dunia ini ada hati yang mengenal Allah. Moga Allah kurniakan kita husnul khatimah dan jauhkan kita daripada su'ul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.